Aquamation ni konsep dia lebih kurang macam fire cremation. Beza dia pakai air. Dia tak pakai api, dia pakai air. Dan prinsip aquamation ni dia berasaskan alkaline hydrolysis. Alkaline maksudnya kondisi beralkali dan hydrolysis ni adalah pemecahan air. Okey, proses ni macam ni. Bayangkan ada satu tangki besi yang berbentuk silinder dan besar. Mayat akan dimasukkan ke dalam tangki tu dan akan diisi dengan air dan juga larutan alkali. Larutan alkali ni contoh yang strong base lah. Okey, contohnya macam potassium hydroxide ataupun sodium hydroxide. Bila dia campur dengan air ni tak strong dah lah, dia macam diluted sebab ratio dia macam 5% larutan alkali, selebihnya adalah air. Okey, larutan ini akan dipanaskan ke temperature 300 degree Celsius macam tu. Okey, dan air tu akan mula bergerak. Pergerakan air ini yang akan memecahkan tisu-tisu badan ataupun cartilage, muscle, tulang-tulang badan lah. Dia akan mempecahkan badan tu dan kesemuanya akan larut dalam air tu, kecuali tulang-tulang badan ataupun kalau katakan mayat tu pernah ada implantation, so plastik material semua tu takkan larut jugalah. So yang dah larut semua ni akan keluar. So sisa air yang keluar ni akan dirawat semula untuk kegunaan lain. Manakala yang tulang-tulang plastik material yang tak larut ni boleh difilter dan plastik material ni boleh diguna balik, dan kalau tulang-tulang ni boleh dihancurkan untuk menjadi abu dan beri kepada keluarga lah. Aquamation ni dah mula ada sejak tahun 1880-an macam tu, yang digunakan ketika itu untuk lupuskan bangkai-bangkai haiwan. Kemudian digunakan di sekolah-sekolah medik untuk pelupusan kadaver manusia. Kemudian dicadangkan untuk kegunaan harian lah pada manusia dan juga haiwan. Kenapa ia ni dicadangkan untuk kegunaan harian? Sebab aquamation ni lebih eco-friendly berbanding dengan fire cremation. First, sebab tenaga yang digunakan oleh aquamation ni 10 kali ganda kurang daripada fire cremation, dan dia menghasilkan greenhouse gases yang sangat rendah berbanding dengan fire cremation ataupun pengemumian dalam tanah. Okey, disebabkan kebaikan ini, orang mula cadangkan untuk gunakan terhadap haiwan dan juga manusia lah. Basically, dekat luar negara atau western countries macam tu, kebanyakan tempat dah ada legal service untuk water cremation ini. Contoh kalau kita ambil US, hampir semua state dekat US dah benarkan servis ni, tapi terhadap haiwan sahaja. And abu yang terhasil daripada water cremation ni sebenarnya warna dia lebih sekata. Warna dia macam putih gitu, tapi lebih sekata, dan powder dia pun lagi halus berbanding dengan fire cremation punya abu lah. Sebab dalam fire cremation kan tulang-tulang ni dia expose kepada api, so memang akan ada kesan kebakaran membawa kepada warna yang tak sekata dan tekstur yang tak sekata lah. That's why dekat luar negara, in fact dekat Singapore baru-baru ni dah ada water cremation first service untuk haiwan lah, tapi terhadap manusia masih tak legal lagi di semua tempat. Okay, even kalau kita ambil dekat US pun ada certain tempat sahaja yang legally ada servis ni. Apa-apa pun saya rasa method ni lebih safe berbanding dengan fire cremation.